Okey murid-murid, hari ini cikgu nak kita sama-sama mengira 1 hingga 20. Ingat lagi tak semalam kita dah mengira 1 hingga 20? Ingat tak? Okey, mari kita kira sama-sama. 1, 2, operasi asas matematik. Okey, apa dia? Garis nombor operasi asas matematik. Okey, sekarang cikgu nak ajar macam mana kita nak dapatkan hasil tambah menggunakan ganoang. Baiklah murid-murid, okey, sekarang cikgu nak ajar awak macam mana nak selesaikan operasi tambah menggunakan ganoang. Okey, cikgu bagi soalan di sini. Okey, 3 tambah 5. Apa ayat matematik dia? 3 tambah 5. Okey, tengok dekat skrin tu. Okey, macam mana kita nak selesaikan 3 tambah 5 menggunakan ganoang? Okey, mula-mula kita ambil pin berwarna merah. Okey, yang berbentuk sfera. Okey, kita letakkan pada lubang nombor sifar. Kemudian nombor pertama pada operasi ialah 3. Kita ambil 3 pin berbentuk silinder berwarna biru. Ambil 3. 1, 2, 3. Dan masukkan pada setiap lubang. 1, 2, 3. Okey, kemudian tambahkan pin berwarna kuning berbentuk kubus sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, masukkan pada lubang. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, lihat nombor pada pin kuning yang terakhir. Nombor berapa ni? 8. Okey, jadi jawapan dia 8. 3 tambah 5 sama dengan 8. Okey, ikut cikgu. 3
tambah 5 sama dengan 8. Okey, kita cuba lagi dengan soalan yang lain. Boleh tak? Okey, murid-murid, cikgu bagi soalan yang kedua. Tengok di depan. Okey, apa soalannya? Okey, 4 tambah 4. Nombor yang sama kan? Okey, kita tengok apa jadi apabila kita tambahkan 4 dan juga 4. Okey, mula-mula kita ambil pin apa? Warna merah. Warna merah dan letakkan di sifar. Okey, kemudian kita ambil warna biru. Nak ambil berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Masukkan pada lubang. 1, 4 saja kan? Okey, ambil pula pin kuning. Nak ambil berapa? 4. Pin kuning ni kita ambil berapa? 4. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, nak buat apa lepas tu? Masukkan dalam lubang. 1, 2, 4. Okey, apa jawapan dia? Mana awak dapat jawapan dia? Mana awak dapat jawapan dia? Nombor pada pin yang terakhir. Berapa tadi jawapan dia? Okey, cikgu tulis di sini 8. Jadi 4 tambah 4 sama dengan 8. Okey, sebut sama-sama. 4 tambah 4 sama dengan 8. Okey, senang ke tidak? Okey. Sekarang cikgu nak panggil seorang murid buat di depan. Okey, cikgu akan tulis soalan dekat whiteboard kecil ni. Okey, whiteboard kecil ni ada dekat dalam Gano Am ni. Okey, cikgu akan tulis. Apa soalan tu murid-murid? 6 tambah 5. Okey, siapa nak jawab? Okey, boleh tak cikgu nak Aisyah? Okey, mari sini Aisyah. Mari ke depan sini. Okey, mula-mula kita nak buat apa Aisyah? Ambil. Gunakan. Okey, kita letak pin merah dekat sifar. Selepas itu Aisyah letak 6 pin biru. Okey, kemudian Aisyah boleh ambil pin kuning. 1, 2, 6 tambah 5. Okey, ada 6 pin biru. Okey, 6 pin biru. Ada 5 pin kuning. Jadi 6 tambah 5. Berapa jawapan dia Aisyah? Okey, 11. Kat sini kan awak tengok. Okey, boleh tolong cikgu tulis jawapan dia?
Okey, 11. Okey. Kita tunjuk kat kawan-kawan. Okey, kawan-kawan tengok. 6 tambah 5 sama dengan 11. Betul tak Aisyah buat? Betul. Okey, apa ayat matematik yang lengkap dia? 11. 6 tambah 5 sama dengan 11. Okey, bagus. Okey, terima kasih Aisyah. Okey, cikgu nak panggil lagi seorang jawab soalan. Okey, cikgu tulis dulu. Soalan dia dekat whiteboard kecil. Papan putih kecil. Okey. Okey, nampak tak murid-murid? Nampak. Okey, apa soalannya tu? 5 tambah 5. Okey, 5 tambah 5. Cikgu nak panggil murid lelaki pula. Siapa nak jawab? Okey, Amsyah, boleh Amsyah? Okey, bagus. Mari sini Amira. Okey. Silakan. Nak buat apa mula-mula? Cari. Apa tu? Okey. Pin merah letak di sifar. Okey, lepas tu okey, apa ni? Ada berapa? Okey, ada 5. Tidak Amsyah. Okey, kenapa 5? Sebab ayat matematik dia 5. Okey, lepas tu kita tambah dengan apa ni? 5. Okey, nak buat apa Amsyah? Okey, dah. Okey, letak apa ni? Awak letak apa ni? Warna kuning. Okey, ambil warna kuning, letak 5 juga sebab tambah 5. Okey, berapa jawapan dia Amsyah? Berapa jawapan dia? Tengok pada Gano Amni. Berapa jawapan dia? Berapa jawapan dia? Okey, berapa? Kuat-kuat. 10. Okey, tolong tulis. Cikgu nak tengok macam mana rupa bentuk 10 tu. 1. Okey. Tak kawan Okey, kawan-kawan, betul tak? Betul tak? Okey, apa ayat matematik dia? Sebut sama-sama. Okey, bagus. Terima kasih Amsyah. Soalan seterusnya cikgu bagi. Lihat pada skrin kat depan. Apa soalan dia? 3 tambah 3. Okey, 3 tambah 3. Okey, siapa lagi boleh jawab? Hafi. Okey, mari Hafi. Boleh tolong cikgu selesaikan? Okey. 3 tambah 3. Nak buat apa Hafi? Okey. Hafi kata mula-mula ambil warna merah. Letak kat sifar ya. Okey, lepas tu berapa nak ambil biru tu? Okey, 3. Sebab soalan dia 3. Lepas tu ambil warna kuning. Okey, 3. Sebab soalan dia tambah 3. Dah selesai? Dah. Jadi jawapan dia apa dia Hafi? 6. Mana awak dapat 6? Tunjuk kat cikgu. Okey, very good. Okey, tulis jawapan di sini. Okey. Okey, ni jawapan dia. 3 tambah 3 sama dengan 6. Okey, murid-murid kita sebut sama-sama ayat matematik dia. 3 tambah 3 sama dengan 6. Betul ke salah Hafi buat? Okey, tengok pin dengan soalan sama kan? Sama.
Selesaikan operasi tambah. Okey, jadi sekarang ni cikgu nak awak duduk dalam kumpulan masing-masing. Cikgu bagi soalan pada setiap kumpulan, satu soalan dan awak jawab menggunakan ganoa. Boleh ke tidak? Boleh. Okey, bagus. Okey. Untuk kumpulan yang pertama, baiklah cikgu bagi soalan ya. Okey. 6 tambah 2. Okey, sila buat. Okey, itu dah jawapan dia. Okey. Okey, kawan-kawan tengok sini. Kumpulan 1 dapat soalan 6 tambah 2 sama dengan 8. Okey, apa soalan awak berdiri? Tolong bacakan. Pandang kawan-kawan sana. Kawan-kawan tak nampak. Okey, tunjuk. Okey, bacakan soalan dan jawapan awak dapat. Okey, apa tu? Okey, 6 tambah 2 sama dengan 8. Okey, kita tengok dekat dia punya ganoa. Okey. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul 6 6 tambahkan dengan 2. Okey, 2 kuning. 1, 2. Jawapan dia 8. Okey, bagus kumpulan 1. Okey, untuk kumpulan kedua, cikgu bagi soalan yang lain ya. Okey. Cuba buat. Okey, dah. Okey, betul ke tu? Fatin check, betul? Betul. Okey, mari cikgu tengok. Okey, kumpulan 2 dapat soalan. Haris, baca. Baca, tunjuk dekat kawan-kawan. Okey, baca soalan tu apa? 4 tambah 3. Okey, awak dapat berapa jawapan dia? Hen, 2. Tengok betul-betul. 7. Mana awak dapat 7? Okey, bagus. Tulis nombor tu di situ. Okey. Tunjuk balik dekat kawan-kawan. Apa tu? Ayat matematik tu baca balik. 4 tambah 3 Sama dengan? sama dengan 7. Okey, kawan-kawan. Kumpulan 2 dapat 4 tambah 3 sama dengan 7. Okey, kita tengok pada ganoa ni. Betul ke tidak? Okey, 4. Dia guna 4 yang biru. 1, 2, 3, 4. Tambah 3. Jadi 3 warna kuning. 1, 2, 3. Jawapan dia 7. Okey, bagus. Kumpulan 2.
murid, tamatlah sudah sesi PDPC kita pada hari ini. Jadi apa yang kita pelajari hari ini ialah mencari hasil tambah menggunakan ganoang. Okey, pastikan apabila awak menggunakan ganoang untuk operasi tambah, pastikan pin itu diletak dalam turutan menaik. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua. Ini adalah inovasi ganoang. Perkataan ganoang diinspirasikan daripada akronim GA, ga, mewakili garis, N, nombor, O, operasi, A, asas dan M, matematik. Inovasi ganoang ini diinspirasikan daripada kaedah garis nombor dan juga operasi asas matematik. Bagaimana terciptanya ganoang ini? Okey, saya mendapat idea daripada masalah yang berlaku di sekolah saya. Okey, di mana kaedah garis nombor memang tertulis di dalam DSKP matematik. Namun, tiada alat yang sesuai untuk digunakan. Okey, di sekolah saya, cikgu-cikgu matematik mengajar operasi asas, tambah, tolak, darab dan bahagi melalui kaedah garis nombor. Apa yang berlaku, guru-guru terpaksa melukis garis nombor di papan putih berulang-ulang kali bagi meningkatkan pemahaman murid. Ada juga guru yang menggunakan pendekatan menggunakan pembaris pendek yang memang murid-murid bawa hari-hari ke sekolah. Namun begitu, pembaris pendek hanya terdapat nombor sifar hingga 15 di mana nombornya adalah terhad. Sedangkan untuk DSKP matematik tahap 1 nombornya sehingga 100. Kronologi bagi pembinaan ganoang. Pada awalnya iaitu pada Januari 2018 saya membina alat bantu mengajar menggunakan kad manila dan juga pin-pin papan kenyataan di mana pin-pin tersebut sangat tajam dan berbahaya kepada murid tahap 1. Alat ini saya namakan sebagai pembaris nombor ataupun PN. Melalui masalah yang didapati daripada PN, saya membina satu lagi alat rentetan daripada PN iaitu pembaris garis nombor PGN pada Julai 2018. Okay. PGN ini dibina daripada ABS di mana materialnya sangat ringan, tahan lasak dan mudah dibawa oleh murid-murid tahap 1. Pembinaannya melibatkan rangka utama di mana terdapat garis nombor sifar hingga 100. Garis nombor ini saya pecahkan kepada 4 garisan kerana saya mahukan alat ini menjadi kecil dan mudah dipegang oleh murid tahap 1. Setiap kumpulan nombor terdapat 25 angka. Di bawah PGN terdapat laci untuk menyimpan pin. Hanya 2 pin sahaja digunakan iaitu merah dan kuning. Merah sebagai pin permulaan dan kuning untuk menjalankan operasi. Beberapa penambahbaikan telah dibuat daripada PGN di mana papan putih ditambah dan juga pembaris di sisi. Pin-pinnya juga telah ditambah baik dengan bentuk 3 dimensi. Alat ini telah dinamakan sebagai ganoang versi yang pertama. Ganoang versi pertama ini telah dikeluarkan pada Julai 2019. Ini merupakan ganoang versi kedua yang telah siap dibina pada Oktober 2019.
Ciri-ciri yang terdapat pada gano am ini ialah di sisinya terdapat pembaris yang menggunakan skala unit ukuran sentimeter. Pembaris ini sepanjang 24.5 cm. Di samping itu, lacinya dibina dengan lebih besar di mana boleh menyimpan pin-pin yang banyak. Bawah laci terdapat papan putih yang boleh dikeluarkan. Papan putih ini berfungsi untuk murid menulis ayat matematik di atasnya. Gano am ini selamat digunakan kerana pembinaan sisinya, bucunya yang bulat dan tidak berbahaya kepada murid-murid. Okey, bagi operasi tolak pula, contoh soalannya 10 tolak 7. Okey, di sini murid perlu faham konsep tolak adalah melalui turutan nombor menurun. Oleh itu, pin merah yang sebagai permulaan bagi operasi perlu diletakkan pada nombor 10. Kemudian, ambil salah satu pin sama ada kuning ataupun biru dalam kuantiti 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan letakkan pada lubang dalam turutan menurun. Jawapan boleh diperolehi daripada nombor yang terdapat pada pin yang terakhir, iaitu 3. Oleh itu, kita dapat jawapan 10 tolak 7 sama dengan 3. Cara untuk menggunakan gano am bagi operasi darab pula. Contoh soalan 3 darab 4. 3 darab 4 bermaksud 3 kumpulan yang mempunyai 4. Kita mulakan dengan pin merah. Pin merah perlu diletakkan pada angka sifar kerana darab juga menggunakan turutan menaik. Ambil 4 bilangan pin sama ada biru atau kuning. Di sini saya ambil pin berwarna biru sebanyak 4. Dan saya letakkan pada lubang mengikut turutan nombor menaik. Ini satu kumpulan. Saya ambil pula pin berwarna kuning sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2 kumpulan. Kemudian saya ambil nombor yang berlainan, pin yang berlainan iaitu biru sebanyak 4 juga. 1, 2, 3 kumpulan mengikut kehendak soalan. Di sini jawapan terakhir boleh dilihat pada pin yang terakhir iaitu nombor 12. Oleh itu 3 darab 4 sama dengan 12. Seterusnya, bagi operasi bahagi, contoh soalan 8 bahagi
2. Seperti biasa, kita ambil pin merah sebagai permulaan. Perlu diingat, operasi bahagi juga menggunakan turutan nombor menurun. Oleh itu, permulaan operasinya bermula daripada nombor 8. Bahagi 2. Ini bermaksud kita perlu menggunakan pin-pin sebanyak 2 bagi setiap kumpulan. Saya mulakan dengan pin biru sebanyak 2. Pin kuning juga 2. Pin biru semula 2. Sekali lagi penggunaan pin kuning sebanyak 2. Jawapan boleh diperolehi dengan mengira kumpulan 1, 2, 3, 4. Oleh itu, jawapannya 8 bahagi 2 sama dengan 4. Inovasi Ganoam ini juga boleh digunakan untuk tajuk lain dalam mata pelajaran matematik, iaitu bentuk 3 dimensi. Bentuk 3 dimensi boleh diterapkan pada bentuk pin ini. Contohnya, pin kuning berbentuk kubus. Pin biru berbentuk silinder. Pin merah berbentuk sfera. Manakala rangka ganum ini sendiri berbentuk kuboid. Selain daripada itu, Ganoam ini boleh digunakan digabung jalin dengan mata pelajaran lain, iaitu pendidikan seni visual, di mana alat Ganoam ini menggunakan 4 warna asas, iaitu kuning, biru, merah dan juga putih. Di mana warna-warna itu juga merupakan warna bendera Malaysia kita. Inovasi Ganoam juga boleh digunakan sebagai alat pengukuran panjang yang juga terdapat dalam mata pelajaran matematik, iaitu ukuran panjang. Pembaris ini boleh digunakan untuk mengukur dan juga membuat garis lurus. Ganoam ini dicipta bukan sekadar hanya digunakan di sekolah dalam PDPC sahaja. Ianya dicipta supaya murid-murid mudah untuk memegangnya dan juga boleh dibawa ke mana-mana sahaja dengan menyimpannya di dalam beg sekolah. Jika Ganoam ini boleh dibawa ke sekolah, murid-murid boleh menggunakannya sambil belajar di rumah bersama ibu bapa. Pada masa akan datang, saya bercadang untuk membina Ganoam dalam saiz yang besar supaya guru-guru boleh menggunakannya dalam sesi PDPC di dalam kelas. Dengan adanya Ganoam yang besar ini juga, murid-murid mudah melihat cara penggunaan Ganoam yang diberikan oleh guru. Ianya juga sebagai salah satu alternatif selain daripada guru-guru menggunakan kamera dan juga LCD projector.